Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya rabbana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, muslimin dan muslimat, ayah-ayah dan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullahu subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat kita menghadiri majlis ilmu kerana Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada jalan Abdullah bin Mas'ud. Maka Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa'a alayhi wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi faqala hakadha." Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya, sesungguhnya orang mukmin yang bertakwa melihat dosa-dosanya seolah-olah dia berada di bawah satu gunung dan dia takut gunung itu akan jatuh ke atas dirinya. Dan orang mukmin yang tidak bertakwa kepada Allah melihat dosa-dosanya umpama lalat yang lalu atas hidungnya. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada padanya makna yang besar dan ada padanya pengajaran yang wajar untuk dihayati oleh setiap orang Islam, setiap orang yang beriman. Dan hadis ini ada padanya isyarat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tiap-tiap orang yang beriman ini dia memerhatikan bagaimanakah perasaannya kalau dia buat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ada padanya Rasulullah menceritakan beza di antara hal orang yang bertakwa dan hal orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Apa beza di antara beza orang yang bertakwa dan orang yang tidak bertakwa? Orang yang bertakwa, kalau dia buat dosa, kalau dia buat maksiat, dia jatuh di dalam maksiat, maka dia merasakan, dia melihat dosa-dosanya seolah-olah dia ini berada di bawah satu gunung dan dia takut gunung itu akan jatuh ke atasnya. Maknanya apa? Maknanya dia rasa takut kepada Allah dan dia sangat takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya, kalau dia buat dosa, hatinya rasa sangat terkesan. Inilah ciri orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang soleh, orang yang istiqamah, orang yang sentiasa fikir tentang akhirat, orang yang fikir tentang kehidupan setelah dia meninggal dunia. Kalau dia buat dosa, maka dia akan rasa takut yang amat tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang tidak bertakwa, apa kata Nabi? Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfih. Dan sesungguhnya orang yang fajir, ahli maksiat, orang yang tidak bertakwa kepada Allah, apabila dia buat dosa, dia lihat dosanya itu macam lalat yang lalu atas hidungnya. Umpama lalat yang lalu atas hidung. Yang ini dia tidak rasakan perkara itu perkara yang sangat memberi kesan kepadanya. Bahkan hatinya tak terkesan. Tidak ada rasa takut yang tinggi kepada Allah, rasa takut yang tinggi kepada azab siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Umpama macam tak ada apa-apa yang sangat signifikan yang berlaku atas dirinya. Bayangkan orang kalau lalat datang lalu atas hidung dia atau singgah atas hidung dia, dia tak rasa itu perkara yang memberi kesan yang besar pada dirinya. Paling-paling pun dia halau lalat tu pergi. Paling-paling pun dia goyangkan kepala dia supaya lalat itu terbang. Begitulah perumpamaan yang Rasulullah berikan kepada orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfih. Orang yang tidak bertakwa melihat dosa-dosanya umpama lalat yang lalu atas hidungnya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, apabila seseorang yang dia buat dosa, dia tidak ada rasa takut yang tinggi kepada Allah, hatinya tidak terkesan, maka ini akan menjadikan, ini akan boleh membawa dia untuk terus buat dosa dan mengulangi dosa demi dosa, kerana dalam hatinya tidak ada khasyah, rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apabila dia berterusan buat dosa, maka ini menjadikan hatinya keras. Maka apabila hatinya keras, kalau dia dengar orang baca ayat Al-Quran pun tak rasa terkesan. Ada orang bagi tazkirah pada dia, dia tidak rasa terkesan. Ada orang bagi majlis ilmu, nasihat kepada dia, tidak rasa terkesan. Kenapa? Kerana hati sudah jadi keras. Kerana hati sudah banyak titik hitam yang tumbuh atas hati itu. Kerana hati sudah mati, maka hati itu tidak terkesan lagi. Maka ini keadaan yang bahaya. Ini keadaan yang bahaya, dan ini keadaan yang membimbangkan. Kalau seorang dia jadi seperti ini dan dia berterusan buat dosa, maka dibimbang ke atas dia ini akan jatuh kepada dosa yang lebih teruk. Kerana dosa ini, kata ulama, al-ma'asi laha syu'um. Dosa ini ada baginya kesan yang buruk. Maka kalau seorang dia berterusan buat dosa kecil, boleh jadi dengan sebab itu dia jatuh dalam dosa besar pula setelah itu. Sebab dia berterusan buat dosa kecil. Dan boleh jadi kalau seorang itu berterusan buat dosa besar, boleh jadi sebab dia jatuh pula setelah itu dalam dosa yang kufur, wal'iyadhu billahi ta'ala. Boleh jadi sebab dia mati dalam su'ul khatimah. Maka ini perkara yang amat ditakuti. Diriwayatkan zaman dahulu ada satu orang laki-laki yang dia berada dekat dengan Kaabah, dan dia banyak buat doa dekat Kaabah. Dan dalam doa dia minta, ya Allah, matikanlah aku dalam Islam. Ya Allah, kurniakanlah aku pengakhiran yang baik. Allahumma ahsin khitami. Allahumma tawaffani alal iman. Allahumma tawaffani alal Islam. Ya, dia ulang doa dia, maknanya sama saja. Minta dapat pengakhiran yang baik, minta mati dalam Islam. Orang tengok rasa takjub, orang tanya kenapa dia buat macam ni. Biasa orang kalau pergi buat doa dekat Kaabah, minta macam-macam. Minta murah rezeki, minta sihat tubuh badan, minta dapat anak contohnya. Tapi orang ini dia doa minta satu sahaja, minta agar mati dalam Islam, minta agar dapat pengakhiran yang baik. Lalu dia kata, laula arafta qissati, kalaulah engkau tahu kisah aku. Maka lelaki itu dia pun ceritakan kisahnya. Dia menceritakan bahawa dia ada seorang ahli keluarga laki-laki. Dulu dia ini tukang azan, ahli keluarga dia ni seorang muazzin, dan pernah jadi muazzin di sebuah masjid selama 40 tahun. Solat 5 waktu, dialah tukang azan. Tetapi apabila dia sudah hampir dekat dengan kematian, sudah berada di atas katil, menghampiri detik untuk meninggal dunia, maka pada waktu itu
dia minta agar orang bawakan kepada dia satu mushaf Al-Quran. Lalu apabila dibawakan kepada dia mushaf Al-Quran, maka kata lelaki itu yang mafhumnya, ishhadu anni bari'um min hadzal kitab, yang mafhumnya saksikanlah bahawa aku berlepas diri daripada kitab ini. Dia mengucapkan kata-kata yang mengeluarkan dirinya daripada Islam, kata-kata yang kufur. Lalu setelah itu dia meninggal dunia tanpa sempat dia kembali semula kepada agama Islam. Matilah muazzin itu di dalam keadaan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lelaki yang tadi dia buat doa dekat Kaabah tu, dia cerita ada seorang lagi ahli keluarga dia pula pun jadi muazzin selama 30 tahun. Yang pertama tadi 40 tahun, yang kedua ni 30 tahun. Maka lelaki tersebut menceritakan bahawa yang keluarga dia, ahli keluarga dia yang kedua, muazzin yang jadi tukang azan selama 30 tahun ini pun berlaku perkara yang sama. Bila dia nak dekat dengan mati, dia minta agar dibawakan mushaf Al-Quran, lalu dia ucapkan kata-kata yang sama, dan dia mati di dalam kekufuran. Lalu lelaki ini dia takut kalau berlaku keadaan yang sama atas dirinya. Maka kerana itulah dia sentiasa doa kepada Allah agar Allah kurniakan dia pengakhiran yang baik, agar Allah tidak matikan dia seperti mana dalam keadaan dua orang ahli keluarganya itu. Lalu ditanya, kenapa? Apa yang dua orang itu sudah buat sampai begitu sekali pengakhiran mereka yang menyedihkan? Walhal permulaannya itu dua-duanya menyandang tugas sebagai muazzin, dan tugas sebagai muazzin ini tugas yang mulia. Maka diceritakan rupa-rupanya dua orang ini, mereka ketika hayat mereka mereka seringkali dan mengekali dan berterusan dalam satu jenis dosa. Mereka suka buat satu jenis dosa, kedua-dua orang ini, yakni mereka suka mengintip aurat manusia. Yatatabba'una auratin nas, suka mengintip aurat manusia. Maka kata ulama, disebabkan mereka berterusan mengulangi buat dosa ini, lalu akhirnya kesudahannya mereka jatuh pula dalam dosa kekufuran, dan mereka mati di dalam su'ul khatimah, pengakhiran yang tidak baik. Lalu ini menunjukkan tuan-tuan betapa apa yang kita sebutkan tadi, kata ulama, bahawa dosa ini ada baginya kesan yang buruk. Kalau seorang berterusan buat dosa kecil, dengan sebab itu boleh jadi dia akan jatuh pula satu hari dalam dosa besar. Dan kalau seorang berterusan mengekali melakukan dosa besar, boleh jadi dengan sebab itu satu hari dia jatuh dalam kufur, dan lebih mendukacitakan kalau dia mati di dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita ini sentiasa ada rasa takut kepada Allah, sentiasa rasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz, dia kata apa? Pada satu kali dia pernah kata, aku ni takut. Lalu orang tanya kat dia, orang kata kat dia, kenapa kamu takut? Orang kata yang mafhumnya, kamu ni kan khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang daripada kalangan ulama, banyak jasa, banyak amalan, kenapa kamu takut? Lalu kata Umar bin Abdul Aziz yang mafhumnya, kalau kamu tidak takut kepada Allah, aku takut ke atas kamu. Yang ni kalau seorang tu tak takut pada Allah, itu perkara yang menakutkan. Lastu khaifun alaika an takhaf, aku tak takut ke atas kamu kalau kamu ni takut pada Allah. Walakinni khaifun alaika an la takhaf, tetapi aku bimbang, aku takut ke atas kamu, diri kamu ini, kalau kamu tidak takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hati ini tuan-tuan, kena ada al-khawfu minallah, rasa takut kepada Allah.
Jangan sesekali kita merasa aman daripada azab siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pada masa yang sama, jangan pula kita berputus harap dan berputus asa daripada rahmat Allah. Kedua-dua ini adalah dosa yang besar. Yang pertama, kalau seorang merasa aman daripada azab siksaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau seseorang berkata, biarlah aku buat dosa banyak-banyak pun, Tuhan kan Maha Pengampun. Itu tanda orang tu rasa aman, tidak rasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang rasa macam itu, dia jatuh dalam dosa besar. Dan kalau seseorang berkata, aku ni dah terlalu banyak buat dosa, mesti Tuhan akan azab aku, mesti Tuhan akan masukkan aku dalam api neraka, mesti Tuhan akan bagi dosa pada aku yang banyak, akan bagi hukuman yang besar ke atas aku pada hari kiamat. Itu pun tak boleh juga. Itu tanda seorang tu dia putus harap daripada rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus harap daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi lawan kepada berputus harap kepada rahmat Allah ini adalah pengharapan ataupun ar-raja. Ar-raja yakni pengharapan. Dan lawan kepada berasa aman daripada siksaan Allah itulah al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana pun kita pergi tuan-tuan, nak selamat, bawa dua ini dalam diri kita. Kita pergi ke timur, kita pergi ke barat, kita berada seorang diri, kita berada dalam rahmat orang lain, mesti ada dalam diri kita dua perkara ini. Apa dia? Al-khauf dan ar-raja. Rasa takut dan rasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua-dua ini kena ada. Ulama tasawuf memberi perumpamaan dua perkara ini, kata ulama, kajanahaini ta'ir. Umpama dua sayap burung. Burung kena ada dua sayap baru boleh terbang lurus. Kalau tak ada sayap apa jadi tuan-tuan? Boleh terbang tak? Tak boleh. Sebelah sayap aja tak boleh. Hidup kat dunia ni kita kena ada al-khauf, rasa takut pada Allah, dan juga ar-raja, rasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua perkara dan kena seimbang. Al-abdu yakunu bainal khaufi war raja'i kajanahaini ta'ir. Seorang hamba hendaklah berada di antara rasa takut dan rasa takut pada Allah dan rasa mengharap kepada Allah, itu seperti dua sayap burung, seimbang antara keduanya. Illa indal maut, melainkan apabila sampai detik dan waktu dia sudah hampir dengan kematian, tatkala itu kata ulama hendaklah dia melebihkan sisi pengharapan berbanding sisi ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dah meninggal nak dekat meninggal dunia, masa tu banyak bersangka baik, lebih lagi bersangka baik pada Allah, dan banyak berharap kepada Allah. Kata moga Allah ampunkan aku, insya-Allah Allah masukkan aku dalam syurga setelah ini, insya-Allah Allah golongkan aku dalam kalangan orang yang baik-baik. Lebihkan sisi pengharapan bila dah nak dekat meninggal dunia. Masa tengah sihat sekarang ni, boleh ke hulu ke hilir jalan, seimbang antara rasa takut kepada Allah dan rasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf dan juga ar-raja. Ini dua perkara kita kena bawa dalam diri kita. Sentiasa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal. Sesungguhnya, mafhumnya, seorang mukmin yang bertakwa itu melihat dosa-dosanya umpama dia duduk di bawah gunung dan dia takut gunung itu jatuh ke atasnya. Maka ciri orang yang bertakwa, orang yang soleh, bila dia buat dosa, dia rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakutan yang tinggi.
Dia menangis, menyesal, kecewa, sedih dengan dirinya. Begitulah seorang kena rasa. Dan begitulah keadaan orang soleh walaupun dia buat dosa kecil sahaja. Orang soleh ni tuan-tuan perempuan, kalau dia buat dosa kecil aja, dia jatuh dalam maksiat, dia jatuh dalam maksiat yang kecil kepada Allah Subhanahu wa taala, dia rasa sangat terkesan. Menangis dia. Dia rasa sangat sedih kerana dia telah menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya bagaimana Rasulullah cerita tentang mukmin yang kamil, al-kummal, yang sempurna, mukmin yang soleh, yang bertakwa kepada Allah. Adapun orang yang al-fajir, orang yang tidak kira halal dan haram, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kalau dia buat dosa pun, wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfih. Orang yang fajir, yang tidak bertakwa kepada Allah, dia melihat dosa-dosanya umpama lalat yang lalu atas hidungnya. Dia anggap itu remeh, hatinya tak terkesan, hatinya tak terkesan. Dan begitulah hal dan keadaan ramai manusia zaman sekarang, yang berterusan buat dosa dalam keadaan mereka tak sedar. Kenapa? Kerana mereka hidup dalam kejahilan. Maka bagaimana cara untuk menambah khasyah, menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan, ayah-ayah dan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, caranya adalah dengan mempelajari ilmu agama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Siapa golongan yang paling takut kepada Allah? Merekalah para ulama. Bila orang ada ilmu tuan-tuan, ilmu yang benar, maka itulah akan membuahkan khasyah yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan seseorang itu dia takut kepada Allah bila dia ada ilmu. Kalau orang tak ada ilmu tuan-tuan, dia buat salah pun dia tak tahu, macam mana dia nak rasa takut? Buat salah pun dia tak sedar. Itu orang panggil SS. Tuan-tuan tahu SS apa? Bukan sahibus samahah. SS tu apa? Syok sendiri. Orang kalau tak ada ilmu tuan-tuan, dia boleh jadi dia syok sendiri. Dia rasa solat dia sempurna, haji dia sempurna, hidup dia sempurna, semua sempurna. Tapi boleh jadi dia sebenarnya hidup di dalam kegelapan. Kenapa? Kerana tak ada pancaran ilmu yang nak menyuluh apa yang dia buat itu betul ataupun salah. Kalau seorang dia tak belajar macam mana cara dia nak solat dengan betul, rukun solat tak belajar, syarat sah solat tak belajar, maka bagaimana dia nak tahu solatnya itu sah ataupun tidak? Kalau dia menangis masa solat pun, boleh jadi solat dia tak diterima Allah. Kerana tu, nak jadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, mestilah di atas landasan ilmu. Mesti belajar ilmu fardu ain. Agar seorang ada asas, yang pertama sekali asas akidah yang kukuh, supaya dia jadi orang yang arifun billah, orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan asas yang betul, bila seorang kenal Allah, maka insya-Allah bahawa dia ada kesedaran yang tinggi. Kesedaran yang tinggi bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dia setiap masa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui tentang keadaan dia. Allahu yarani, Allahu alimun bi. Itu semua asasnya akidah yang benar, keyakinan yang betul. Seorang itu meyakini bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala munazzahun, maha suci daripada menyerupai makhluknya dari apa sudut sekalipun. Seorang tu meyakini dengan teguh, meyakini dengan mantap, meyakini dengan jitu, meyakini dengan putus bahawa Allah tidak bersifat dengan sifat makhluk, tidak disifatkan dengan anggota-anggota badan, bukannya jisim, tidak bertempat, bukan di langit, bukan di bumi, bukan duduk atas arash. Allah maha suci daripada menyerupai makhluk, dan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Setelah ada akidah yang betul pula, disulami dengan ilmu fiqh, yang dengannya dia belajar cara taat kepada Allah. Ini akan menambahkan rasa takut dia.
maka dia belajar macam mana tahap pertama solat itu, solat yang dia buat tu betul, sah. Nak dapat solat yang sah, pertama kena cukup semua syarat sah solat. Dah cukup semua syarat sah solat, mesti melaksanakan semua rukun-rukun solat dengan betul. Dah melaksanakan semua rukun-rukun solat dengan betul, mesti menjauhi perkara yang membatalkan solat. Itu tahap pertama. Bila dia mendalami lagi ilmu agama dengan tahap yang pertama, naik pula tahap kedua, dah belajar syarat sah solat, belajar pula apakah syarat-syarat penerimaan solat, syurutu qabulis solah. Tu tahap yang lebih atas. Belajar bagaimana supaya solat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 syarat. 3 syarat agar solat seseorang itu diterima oleh Allah. Yang pertama, hendaklah ikhlas solat itu semata-mata lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nak solat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah khusyuk, an yakhsha'a lillahi qalbuhu walau lahzah. Hendaklah seorang tu khusyuk kepada Allah di dalam hatinya walaupun untuk seketika. Siapa kita tuan-tuan? Tadi solat maghrib, dalam hati kita ini kita menghadirkan rasa takut kepada Allah. Kita hadirkan rasa takut kepada azab Allah. Bila kita berdiri, kita bayang tentang api neraka, tentang padang mahsyar. Kita bayang bagaimana kalau keadaan kita dihumban dalam api neraka. Bagaimana kalau keadaan kita berjalan di atas titiang sirat, digelincirkan dan jatuh ke dalam api neraka. Bagaimana keadaan kita kalau dihimpit di dalam kubur. Siapa kita yang menghadirkan perasaan ini? Itulah makna kepada khusyuk yang sebenar. Ya, khusyuk yang sebenar ni adalah apa? Istihdarul khawfi minallah, menghadirkan rasa takut kepada Allah. Jadi sekurang-kurangnya ada seketika dalam solat kita ini kita hadirkan rasa takut kepada Allah, maka itu baru dikira apa? Dia dah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika solat dia. Dan kalau dia berlama-lama dalam khusyuk, itu lebih baik dalam solat. Ya. Dan syarat ketiga agar solat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, beroleh al-ajru, pahala daripada Allah, adalah an yakuna makuluhu halalan. Ya, makanan yang ada dalam perut dia tu masa dia solat tu, itu makanan yang halal. Wa malbusuhu halalan, dan juga pakaian yang dia pakai masa solat ni pakaian yang halal. Wa musallahu halalan, dan tempat solat dia tu tempat yang halal. Cukup 3 syarat ni, itu baru solat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan saya kata kalau orang tak cukup 3 syarat ni, maknanya dia tak melaksanakan kewajipan. Tu kita kata syarat sah solat kalau dah cukup, rukun dah buat, semua perkara yang membatalkan solat sudah dijauhi, okey, solat tu sah, kira dah terlepas lah, dah dikira sudah melaksanakan yang wajib. Tapi ni nak pula solat tu agar diterima oleh Allah, nak pula solat tu agar dapat pahala, agar dapat ganjaran di hari akhirat nanti. Maka tu 3 syaratnya pula. Ikhlas, khusyuk, dan juga ya, pakaiannya halal, makanan dalam perutnya halal, tempat solat dia halal. Dapat dari mana ni tuan-tuan perempuan? Dengan ilmu, bertambah khasyah di dalam hati seseorang kepada Allah. Dia tahu apa yang dia buat itu salah, apa yang dia buat itu betul. Maka dengan ilmu, seseorang dia lebih rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita seperti yang kita sebut tadi, hadis tadi ada padanya isyarat daripada Rasulullah. Walaupun Rasulullah tak cakap secara langsung, tapi kata ulama fihi isyaratun, ada padanya isyarat supaya orang yang beriman ni perhatikan dia ni jenis yang mana, kita ni yang mana, grup yang mana. Kita ni grup yang pertama ke, yang Nabi sebut innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal.
Orang mukmin yang bertakwa, yang melihat dosa-dosanya seolah-olah dia berada di bawah bukit, gunung, dan dia takut gunung tu akan jatuh atas dia. Ni kumpulan pertama. Ataupun adakah kita ni kumpulan yang kedua? Bila buat dosa tak rasa apa-apa. Bila buat dosa hati ni tak terkesan. Ya? Hati ni tak terkesan. Boleh jadi hati ni dah keras kerana dah banyak buat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini yang Nabi sebut tentang ini, ada padanya isyarat supaya kita ni tuan-tuan, tiap-tiap orang yang beriman memerhatikan apakah perasaan kita kalau kita jatuh dalam melakukan dosa. Jadi tengok Nabi sebut tentang orang yang soleh yang jatuh dalam buat dosa, bagaimana keadaan dia. Apa kita boleh faham dari sini? Tak semestinya orang tu orang yang bertakwa langsung dia takkan buat dosa. Tak. Kita ini manusia biasa. Kita ini manusia biasa. Islam memberi galakan kepada kita supaya kita rasa semangat, tuan-tuan. Kalaupun jatuh dalam dosa, jangan putus harapan. Jangan putus harap. Tapi buatlah yang sepatutnya. Yang pertama, apa dia? Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni manusia biasa, tuan-tuan. Kita bukan para nabi. Para nabi Allah pelihara mereka. Mereka ni maksum. Apa makna maksum? Maknanya Allah pelihara mereka daripada dosa-dosa kekufuran. Allah pelihara para nabi daripada dosa-dosa besar. Allah pelihara para nabi daripada dosa-dosa kecil yang menunjukkan kerendahan dan kehinaan ke atas pelakunya. Adapun kita ini manusia biasa, seperti yang Nabi sebut, yang mafhumnya kullu bnu adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam ini melakukan dosa. Kita manusia biasa, tak terlepas buat salah dan silap. Tapi apa motivasi yang Nabi bagi di sini? Adakah Nabi kata kalau dah buat dosa tu putus, tak ada harapan dah bagi kamu? Tak. Kata Nabi, wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan yang baik daripada yang buat dosa ini adalah mereka yang setelah buat dosa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama, jangan putus asa untuk taubat. Banyak, walaupun kita jatuh dalam dosa tu lebih dari sekali, berulang kali jatuh dosa, jangan putus asa untuk taubat. Ada seorang lelaki ni, dia buat satu dosa, lepas tu dia bertaubat pada Allah. Tapi mungkin dia ni orang yang sangat lemah, jatuh lagi dalam dosa tersebut. Tapi lepas tu dia taubat pada Allah. Lepas taubat, jatuh lagi dalam dosa yang sama. Jatuh lagi buat dosa. Berulang kali begitu. Buat dosa taubat, buat dosa taubat, buat dosa taubat. Maka orang tanya kepada Imam Hasan Al-Bisri tentang keadaan orang seperti ini. Sampai bila dia nak buat macam ni? Buat dosa, taubat, lepas tu buat balik. Lepas tu taubat dah, lepas tu buat balik. Sampai bila dia nak buat macam ni? Imam Hasan Al-Bisri kata, hatta yai'asu syaitanu min. Hendaklah dia berterusan buat. Bukan buat dosa tu berterusan. Maknanya setiap kali jatuh dalam dosa, jangan putus asa, taubat kepada Allah. Berterusanlah bertaubat setiap kali kamu jatuh dalam dosa, sampai syaitan berputus asa daripada kamu. Kamu jangan putus asa untuk taubat. Biar kamu banyak kali taubat sampai syaitan putus asa daripada nak memperdayakan kamu. Maka kalau jatuh dalam dosa, tuan-tuan, pertama segera taubat. Kata Nabi, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Yang maknanya orang yang taubat daripada dosa umpama tiada dosa itu baginya. Kedua, setelah buat dosa nak buat apa? Kalau dah buat dosa, dah jatuh dalam maksiat, dah sedar ni, aku dah buat salah pada Allah, aku menyesal, aku taubat pada Allah. Apa nak buat lepas tu? Fa idza amilta sayyi'atan fa atbi'ha bihasanah. Sekiranya kamu telah melakukan suatu kejahatan, maka turutilah ia dengan suatu kebaikan. Apa isyarat daripada Nabi? Apa yang Nabi ajar? Kalau seorang tu jatuh buat dosa, lepas tu buatlah pula satu perkara yang baik. Buatlah pula satu amal yang soleh. Pergilah pula cari orang susah, bagi sedekah pada dia.
Pergi cari mana keluarga susah, makcik ni saya nak sedekah lillahi ta'ala. Tak perlulah pergi bagi tahu saya tadi dah buat ini, buat itu, buat salah silap ini. Tak perlu. Moga-moga dengan kebaikan yang kita buat, Allah menghapuskan dosa yang kita telah buat sebelum itu. Jadi pertama taubat, yang kedua turuti dosa itu dengan kebaikan. Itulah isyarat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, ya, kesimpulannya kita dah sebut untuk meringkaskan kembali pada hari ini. Apa pengajaran kita dapat dari kuliah pada hari ini? Pertama, huraian syarah kepada hadis riwayat Al-Bukhari, riwayat Abdullah bin Mas'ud, bahawa Nabi telah bersabda yang maknanya sesungguhnya orang mukmin yang bertakwa melihat dosa-dosanya umpama seorang yang berada di bawah gunung dan dia takut gunung itu jatuh ke atasnya. Dan orang mukmin yang tidak bertakwa melihat dosanya umpama lalat yang lalu ke atas hidungnya. Kedua, daripada hadis ini kita mendapat pengajaran bahawa seorang kalau dia buat dosa, hendaklah dia merasakan ketakutan yang tinggi kepada Allah, dan hendaklah sentiasa seorang mukmin itu dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, dalam pada masa kita ada rasa takut kepada Allah, jangan kita putus harap kepada rahmat Allah. Jangan kita putus harap daripada mengharapkan pengampunan daripada Allah, kerana Allah Maha penerima taubat. Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun. Keempat, setiap orang yang dia buat dosa, hendaklah dia bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, apabila seorang itu telah buat satu kesalahan, maka turutilah ia dengan suatu kebaikan. Mudah-mudahan dengan sebab kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa yang telah orang itu lakukan. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kulla khair. Ya. Dan saya terlupa sebut pengajaran yang utama daripada tazkirah pada malam ini adalah cara untuk seorang menambahkan khasyah di dalam hatinya. Rasa takut kepada Allah adalah dengan dia mendalami ilmu agama, membekalkan diri dengan ilmu agama. Dengan dia beramal dengan ilmu, menambahkan ilmu, insya-Allah bertambah khasyah dan dia jadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah menjadikan kita semua orang yang bertakwa kepada Allah. Dan seperti mana Allah himpunkan kita dalam majlis pada malam ini, moga Allah himpunkan kita semua di dalam syurga Firdaus. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kulla khair. Nuhallil wa nusalli ala Rasulillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أحسن ختامنا، اللهم توفنا على الإيمان، اللهم ارزقنا، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا اجعلنا من الناجحين والفائزين والمتفوقين في الدنيا والآخرة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اجعل همنا للآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.